I will present about the problem of Employee Provident Fund, which is EPF, in matrimonial asset. Basically, in general, in terms of matrimonial asset can be understood as any movable or immovable property acquired jointly by husband and wife as a result of joint effort and contribution during their marriage, and also include the value of property acquired before they got married, original property that have been advanced or increased in value during marriage through the result of joint effort. Okay, next we go through the hot issue nowadays is about matrimonial asset. Okay, apabila berlakunya penceraian, pada kebiasaannya pihak isteri akan cuba mempertikaikan bahawa wang yang terkumpul dalam KWSP kita ataupun EPF kita itu adalah harta sepercarian yang perlu dibahagikan dengan alasan bahawa mereka juga ataupun isteri-isteri itu juga telah memberikan sumbangan tidak langsung yang menyebabkan suami mereka dapat bekerja dengan tenang sehingga terkumpulnya sejumlah wang simpanan tersebut dalam KWSP. Okey, jadi perkembangan ni nampaknya telah menimbulkan reaksi yang berbeza dalam mahkamah-mahkamah syariah. Okey, nanti kita akan bincangkan tentang mahkamah syariah mempertikaikan tentang isu ini. Namun begitu, in the civil court, tuntutan mengenai caruman dalam KWSP ini dan termasuk grantity ketika persaraan telah diputuskan sebagai harta perkahwinan. Pasangan yang berkenaan boleh memohon instruksi bagi menghalang majikannya atau ejen daripada mengeluarkan sehingga permohonan relief ancillary diselesaikan. While in the Syariah Court pula, sejauh mana penelitian berdasarkan kes yang telah diputuskan, tidak begitu jelas sama ada caruman KWSP ini sudah diiktiraf sebagai harta sepercarian atau sebaliknya, dan sehingga kini belum ada fatwa yang menjelaskan mengenainya. Misalnya dalam kes Mariam and Muhammad yang diputuskan di Mahkamah Rendah Kuala Terengganu, mahkamah telah pun memerintahkan kepada defendant iaitu Muhammad supaya menyerahkan sebanyak 18,000 daripada jumlah caruman KWSP kepada plaintiff iaitu Mariam, dan memerintahkan kepada pengurus KWSP mengenai KWSP negeri Terengganu supaya memasukkan caruman KWSP defendant sejumlah tersebut daripada jumlah carumannya kepada penama iaitu Mariam. Walau bagaimanapun, semasa mengulas kes ini, Suhaib Tapa berpendapat bahawa keputusan tersebut sebenarnya dibuat berdasarkan persetujuan kedua-dua belah pihak iaitu bukannya melihat pendirian mahkamah itu sendiri dalam mengenai isu tersebut. So, secara umumnya kebanyakan mahkamah syariah masih agak keberatan untuk membuat demikian dengan memberi alasan bahawa wang yang terkumpul itu merupakan skim potongan gaji yang diwajibkan ke atas semua pekerja dengan objektif utamanya adalah simpanan untuk hari tua nanti. Okey, atas dasar inilah maka amatlah wajar ia dianggap sebagai harta persendirian dan bukannya adalah harta perkahwinan. Sehubungan dengan itu, dalam kes Abdul Rahman bin Ayub dan Fatimah Sulaiman, Mahkamah Rayuan Seremban tidak bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi Seremban yang telah mengiktirafkan wang simpanan pekerja sebagai harta sepercarian. Daripada perbincangan sebelum ini, dapatlah kita rumuskan bahawa persoalan sama ada wang KWSP ini dianggap sebagai harta sepercarian atau tidak masih lagi dibahaskan, memandangkan tidak ada lagi satu pun keputusan mahkamah yang konklusifnya berhubung dengannya. Di samping itu, Majlis Fatwa Kebangsaan juga setakat ini telah tidak pun mengeluarkan apa-apa fatwa mengenainya. Fatwa yang ada hanyalah menyebut bahawa wang KWSP ini yang disimpan adalah harta pusaka yang mesti dibahagikan mengikut faraid atau dan penama KWSP adalah wasi ataupun pentadbir harta. Okey, budi bicara yang diberikan kepada pihak KWSP menunjukkan seolah-olah wang KWSP ini tidak diiktiraf sebagai sebahagian daripada harta sepercarian yang perlu diselesaikan sebaik sahaja layak dikeluarkan. Oleh itu, berdasarkan pandangan para ulama dapat dirumuskan bahawa sumbangan kerja menjadi faktor tertentu wang simpanan KWSP itu sebagai harta sepercarian atau tidak. Perkongsian wang simpanan KWSP bukanlah perkongsian berakad dalam bentuk harta sekalipun tidak perkongsian usaha dan tenaga. Namun, sumbangan isteri atau suami kepada pasangannya di dalam ataupun di luar rumah bukanlah dari jenis kerja yang sama yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Oleh itu, wang simpanan KWSP ini bukanlah bentuk harta sepercarian tetapi adalah harta pusaka yang wajib diagihkan kepada yang berhak menerimanya melalui hukum faraid. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, fatwa dengan jelasnya menyatakan bahawa KWSP tidak boleh dianggap sebagai harta sepercarian dan menetapkan bahawa ia sebagai harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut hukum faraid. Okey. Wang KWSP ini yang diwajibkan adalah harta pusaka yang mesti dibahagikan mengikut hukum faraid. Penama KWSP adalah wasi ataupun pentadbir harta dan penama ini perlulah membahagikan harta ini mengikut hukum faraid. Penama bukanlah dianggap sebagai penerima harta tersebut. Tambahan lagi, bahagian undang-undang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia hendaklah menasihatkan KWSP supaya menyemak semula peraturan dan undang-undang yang sedia ada berhubung dengan penamaan supaya selaras dengan hukum syarak. Okey, daripada huraian yang telah dibuat, caruman KWSP ini tidak dikategorikan sebagai harta sepercarian. Di bawah Akta KWSP 1991 Seksyen 51, simpanan KWSP ahli yang masih hidup adalah hak mutlak pencarum untuk kebajikan mereka di hari tua nanti dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain ataupun pihak lain. Okey, Akta KWSP ini pula diletakkan di bawah Undang-Undang Sivil.
Okey, walau bagaimanapun, pada pandangan saya, cawangan KWSP ini wajar dikira sebahagian daripada harta sepencarian. Kenapa? Dengan mengambil kira wang yang terkumpul ini adalah hasil tabungan pendapatan yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan mereka. Wang yang terkumpul itu bolehlah dikategorikan sebagai harta sepencarian yang boleh dituntut, walaupun wang tersebut adalah pendapatan daripada satu pihak. Selain daripada sumbangan secara langsung yang diberikan oleh isteri, sumbangan secara tidak langsung juga boleh diambil kira bagi menentukan tuntutan harta sepencarian. Sumbangan moral seperti pengorbanan terutamanya yang diberikan oleh pihak isteri yang tidak sepatutnya diperkecilkan. Seperti yang dibincangkan, walaupun pengeluaran wang KWSP ini terikat oleh peraturan-peraturan tertentu, alasan tersebut tidak sepatutnya menjadi alasan yang tidak mengiktirafkan harta tersebut sebagai harta sepencarian. Jika bukan keseluruhan caruman KWSP itu dikira sebagai harta sepencarian, maka wajarlah untuk membahagikan 1/3 kepada pihak satu lagi. Melihat kes-kes yang dilaporkan secara umumnya apabila seorang isteri itu bekerja dan telah dapat dibuktikan bahawa dia tidak memberi sumbangan langsung, maka dia berhak mendapat 1/2. Sebaliknya, seorang suri rumah sepenuh masa yang sumbangannya hanyalah dikenapasi sebagai sumbangan tidak langsung, hanyalah berhak mendapat 1/3. Walau bagaimanapun, eloklah kiranya pembahagian ini bergantung kepada budi bicara hakim iaitu sendiri dengan mengambil kira beberapa faktor yang dirasakan perlu supaya pembahagian ini diberikan keadilan kepada kedua-dua belah pihak. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.